kita boleh tengok daripada aspek kestabilan dan kemakmuran. So kita ada sistem pemerintah struktur sosial, dan lepas tu kita juga ada sistem perundangan. So perundangan ni dia macam peraturan dan undang-undang kat negara kita. So undang-undang kita ada dua jenis undang. So sini kan saya letak kestabilan dan kestabilan kan sini kita ada apa? Tadi kita ada struktur sosial. Okay, so saya akan letak kestabilan. Kita ada perundangan, dan kita juga ada struktur sosial. Struktur sosial. Okay, perundangan, struktur sosial. So perundangan ni kita ada dua jenis undang, iaitu undang-undang yang bertulis dan tidak bertulis. So apakah perbezaan dia? What's the differences between undang-undang tidak bertulis dan bertulis? So tidak bertulis kan, iaitu macam adat-adat, macam adat pepatih. So dia tak tulis di atas kertas ataupun dokumen. Tapi bagi penulis, kita tulis di atas kertas ataupun dalam buku. So contoh kita ada Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 di Perak. So ni semua iaitu undang-undang bertulis, dan contoh-contoh ni kita pun pernah belajar pada form 2. So dekat Sabah Sarawak kan beza sikit. Peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi. So kat Sarawak Sabah dia guna secara tradisi, iaitu hukum adat pun juga undang-undang tak tulis dan turun temurun. Okay, so that means generation to generation mereka ada kepercayaan sendiri. They got their own belief and also own tradition following the suku. So ini gambar Hukum Kanun Melaka lah. Okay. So sini ada perundangan. Kita ada perundangan bertulis dan tidak bertulis. So saya akan juga buat mainan macam ni. Undang-undang bertulis. Okay. Then kita juga ada undang-undang tidak bertulis. Okay. So kamu masa buat nota kan, kamu boleh buat macam ni. Macam ni. Lebih mudah masa kamu nak refer balik tau. Okay, so kita juga ada hubungan luar. So dalam kestabilan, kita ada sistem pemerintah dan struktur sosial, perundangan, dan also hubungan luar. So bagi hubungan luar, kita boleh tengok daripada tiga aspek. So saya suka panggil dia PES, PES. Politik, ekonomi dan sosial. So pemerintah kita memanfaatkan hubungan dengan perdagangan British dan Belanda untuk kepentingan negeri. So pemerintah kita maksud dia pemimpin dalam Malaysia. Kita ada hubungan dengan perdagangan daripada British, daripada Belanda, from Britain and from Dutch. Okay, so kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan. Okay, so ini menyebabkan mereka dapat manfaat dan kepentingan. Okay, so ni sangat penting. Kenapa kita ada nak hubungan luar kan? Sebab nak hubungan diplomatik dan perdagangan. So ini akan memajukan sistem ekonomi kita. Seperti meluaskan pengaruh kita juga. Okay, so ni semua bagi kestabilan. Okay, kestabilan kan. Ini adalah semua bagi kestabilan. Okay, struktur sosial. Selain daripada struktur sosial, kita ada apa tu? Hubungan luar. Okay, hubungan luar. Okay, then lepas tu kita juga ada kemakmuran. So kemakmuran ni kita boleh tengok daripada 4 aspek. Hasil bumi, hasil alam. Okay, manfaatkan hasil alam.
sistem ekonomi, dan juga kegiatan intelektual. Okay, so sekarang kita akan tengok ke dalam kemakmuran. So kemakmuran kan, kita ada hasil bumi dan hasil alam. Okay, apa beza ke hasil bumi, hasil alam? Okay, so saya akan bincang sekarang. Okay, so dia cakap kan, Malaysia kita kaya dengan bahan galian. Okay, so bahan galian ni iaitu hasil bumi. Hasil bumi seperti biji timah, emas dan perak. Okay, gold and silver. Dan kita juga ada kegiatan melombong biji timah dan emas. Okay, so menggunakan kaedah dulang dan menampan. So macam ni, kaedah macam ni. So dekat sungai kan, uh, kita melombong biji timah dan emas. Okay, so dalam air tu dia ada uh, partikel-partikel emas yang sangat kecil ataupun partikel biji emas yang kecil. Okay, so negara kita juga dikenali sebagai pusat pengenalan sumber hasil hutan. Okay, selain daripada hasil bumi, kita juga ada hasil hutan. So hasil hutan apa tu hasil hutan? Ada rempah ratus, ada dama dan rotan. So ni semua sangat penting tau. Sebab kita nak berdagang dengan negara lain, so kita perlu hasil hutan. So dalam hutan rimba, okay, in rainforest, di negeri-negeri Melayu dan Sabah dan Sarawak, kita terkenal dengan hasil hutan, okay, macam kayu-kayan, kapur barus, rotan, dama, gelaja lutung, okay, dan lain-lain. Okay, so ni semua digunakan untuk dijual kepada pedagang luar untuk mendapat keuntungan. We sell to the trader outside so that we can get some of the money back. So we can earn money lah. That's why it's very important. So in our country, we also dalam negara kita kaya dengan hasil laut. Okay, so hasil laut kita seperti sirip ikan biu, timun laut dan rumpai laut mutiara. Okay, kejap tak ada. Okay. Then kita juga ada memanfaatkan hasil alam. So hasil alam, okay, hasil alam kita memanfaatkan hasil alam kan. So isi dia ialah okay, masyarakat tempatan kita masyarakat dalam alam Melayu kan kita kreatif dan mahir dalam menghasilkan craft tangan yang indah daripada sumber alam. So contohnya kita guna daun melungkang, daun pandan, daun nipah dan buluh. Okay, untuk membuat tikar atau baku. Okay, seperti dalam gambar ni kita guna buluh untuk membuat bakul macam ni. Sini. Then di Sarawak, kita juga ada kemahiran dalam tukang kayu, okay, membuat perahu, okay, make small type of the ship, boat, okay, perabot dari rotan dan menempa alat senjata tradisional, okay, making furniture out of the rotan, and also we make traditional weapons, okay. So di Sarawak terdapat kegiatan menentun kain pua dan menjulang selendang, okay. Dan lepas tu kita ada sistem ekonomi. So sistem ekonomi ni kita ada beberapa, dia bagi kepada beberapa aspek kecil juga. Okay, pertamanya iaitu perdagangan dan pelabuhan, timbang sukat dan ukur, okay, mata wang dan sistem percukaian. So sistem ekonomi kan, kita ada perdagangan dan pelabuhan. So negara kita aktif dalam kegiatan perdagangan. Okay, so negara kita suka berdagang dengan perdagangan daripada luar dan tempatan. Okay, disebabkan oleh lokasi yang strategik bagi pelabuhan di muara sungai. So kita selalu membina pelabuhan di lokasi muara sungai seperti di Pelabuhan Johor, Kedah Kelang, Melaka. Okay, so ia juga menjadi pusat pengumpulan barang dari timur dan barat. Okay, sama sebab negara kita lokasi strategik di antara timur barat iaitu India dan China. So pelabuhan ni dia diuruskan oleh Shah Bandar. Okay, so sini saya akan tulis balik. So kestabilan kan sini kita ada perundangan, bukan perundangan, iaitu sistem ekonomi
memanfaatkan hasil hutan. Okay, then lepas tu kita juga ada kejap. Okay, so diuruskan oleh Syahbandar. So ni ialah bagi perdagangan dan pelabuhan, aspek pelabuhan dan perdagangan. So lepas tu kita juga ada sistem timbang sukat dan ukur. Okay, so masyarakat Melayu kita menggunakan sukatan seperti kepul, lengkal dan cupak gantam. So dalam sini kita ada uh, saya dah buat jadual. So masyarakat Melayu mereka menggunakan lengkal, cupak dan gantam. Then manakala lepas tu pedagang Cina datang ke pelabuhan kat alam Melayu, tanam alam Melayu. Okay, kita menggabungkan sistem sukatan mereka. Okay, seperti mereka menggunakan tahil dan kati dan juga pikul. Dan lepas tu kita juga menggunakan sumbang timbangan daripada orang India. So ya ini especially dia guna bagi timbang emas dan perak. Okay, so contohnya kita ada saga, mayam dan bungkal. Okay, so kita ada sistem timbang daripada orang Melayu, dan ada Cina, ada India, dan lepas tu pengaruh daripada British mereka datang. So lepas tu kita guna ounce, pounds, gallon dan tan. Okay, so ni ounce, pounds, gallon, tan sekarang kita sering dengarkan sebab ni iaitu sistem timbang yang kita guna secara antarabangsa. Dan lepas tu kita juga ada guna mata wang. So pada awal pedagang menggunakan sistem barter. So sistem barter iaitu tukar barang saja. Kita tak guna wang. Kita tukar satu barang uh, dengan barang lain. So macam barang yang lebih valuable. Okay, so kemudian mata wang yang dibuat daripada timah dan emas diperkenalkan. So ni menular kepada negeri-negeri Melayu lain dan mereka meluarkan wang mata masing-masing. So sekarang sini kita ada contoh. So ini iaitu wang emas bagi Kedah. Okay. Dan lepas tu kita juga ada wang emas Kelantan ataupun kita juga panggil dia duit kijang. You tengok sini ada satu haiwan kan. Ni kijang. Dan lepas tu kita juga ada duit pitik Terengganu macam ni. Okay. So lepas tu kita juga ada sistem percukaian. So sistem percukaian kan kita kita kenapa nak ada sistem percukaian ni? Sebab okay, cukai ni ada sebab negara kita ada kegiatan pelombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. So cukai ni dia menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah kita dan ia digunakan untuk kemakmuran negeri. So sistem cukaian iaitu taxes. So the taxes we have taxes is on behalf of, because we got farming activity, we got tadi kita dah cakap kita ada hasil hutan kan. Okay, we got our resources a lot, and we got also trading activity. Okay, so taxes, it becomes income, one of the income of uh, the leader, and the money is used for our country's advancement. Okay, so after that kita juga ada kegiatan intelektual. So okay, kegiatan ni kita ada dua jenis, iaitu pendidikan yang formal dan pendidikan tidak formal. Okay, so apakah perbezaan dia? Pendidikan formal, pendidikan tidak formal. Okay, kita tengok ya. So dalam pendidikan tidak formal kan, okay, pendidikan formal iaitu yang tak formal, yang macam pendidikan ataupun tradisi-tradisi adat yang kita ada dalam rumah. Okay, seperti ilmu agama, berbekti mulia, cara berkawan, menjaga maura diajarkan. So kita macam ni lah, pantun ada, syair ada, peribahasa, pepatah, pandang larang, cerita, bentuk teladan, pengajaran. So ni macam tidak formal saja. Tak ada macam ada
buku yang formal yang kita belajar. Ni macam pantun ni saja. Okay, so contohnya kita ada cerita ni, okay, Si Tanggang Anak Derhaka dengan cerita anjing dan bayang-bayang. So, okay, so dekat Sarawak kan, pendidikan ini boleh diperoleh melalui cerita lisan. Okay, cerita lisan maksud dia tak ada macam physically ada buku lah. Cerita lisan macam orally saya cakap dan kamu dengar. Macam ni. So contohnya cara berburu dan meramu hasil hutan. Okay. Dan di Sabah, pendidikan dipelajari oleh kanak-kanak kan, iaitu melalui keluarga dan masyarakat. So mereka belajar dengan ahli keluarganya, okay? Macam ayah dia, ibu dia. So sini contohnya kita ada bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumping. Okay? Dan lepas tu kita juga ada pendidikan formal. Okay? So pendidikan formal ni dia dilaksanakan di masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Okay, beberapa di tempat yang saya list kat sini. Okay? So pendidikan formal ni dia ada buku fizikal dan ialah formal tu. Okay, so kat Sarawak, okay, kumpulan etnik dia beragama Islam. Dia mempelajari pendidikan agama Islam seperti baca Al-Quran, okay, melaksanakan ibadat dan diajar oleh guru, okay, Al-Quran, imam dan lebay. Okay. Dan di Sabah manakala kita kat Sabah, pendidikan amat okay, masih terhad, very limited also. So etnik beragama Islam dia berbaca Al-Quran, menulis tulisan Jawi. Okay. Dan bahasa Melayu juga menjadi bahasa ilmu dan lingua franca perdagangan di alam Melayu dan mampu menyampaikan ilmu agama dan pengetahuan tinggi. Okay, so bahasa Melayu masa tu dia sudah menjadi bahasa ilmu. Okay, dan lepas tu tak penting sangat. Ni semua contoh-contoh bagi pendidikan formal. So sini kita ada Misal Melayu, Tufat Al-Nafis, Hikayat Datuk Merpati Jepang. Buku-buku macam ni mereka guna pada masa silam. Okay. Okay. Okay, so ini itu semua bagi subtopik ini. Okay, subtopik pertama kestabilan dan kemakmuran. Okay, kestabilan kemakmuran, okay. Dua aspek, kestabilan dan kemakmuran, sistem pemerintah, struktur sosial, perundangan dan hubungan luar. Dan bagi kemakmuran kita ada hasil bumi, hasil alam, manfaat hasil alam, sistem ekonomi dan kegiatan